أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Muslimin muslimat sekalian, kita sambung ayat yang ke-67 muka surat 185 ayat 67 muka surat 185 surah Al-Anfal. Hari ini esok kita boleh khatam insya-Allah dengan izin Allah. Ayat surah Al-Anfal ni ada 75, maknanya hari ni 5 ayat, besok 5 ayat insya-Allah. Kemudian kita hari Khamis dengan izin Allah kita mula surah At-Taubah, ataupun kita selain itu kita tengok secara keseluruhan surah Al-Anfal. Kebanyakan isu dibangkit tentang perang tentang perang. Hari ini berkaitan dengan tawanan perang dan keadilan ataupun wajib berlaku adil kepada tawanan perang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا كتاب من الله فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم
يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانة فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن أهل الله وخاصته. اللهم ارزقنا السكينة والرحمة ودعاء الملائكة وذكر الله في من عنده. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم ارزقهم النصر والفتح. اللهم ارزقهم النصر والفتح. اللهم ارزقهم النصر والفتح. آمين يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى Baik, ayat 67. Makan, tak pernah, tak layak, tak pernah, tak layak li nabiyyin, nabiyyin tak ada alif lam tu umum, dia dalla ala ta'mim, menunjukkan umum. Umum maknanya semua nabi-nabi lah. Tidak ada bagi mana-mana nabi, nabiyyin. Tanwin tu dia panggil tanwin kalimah nakirah. Nakirah makna umum lah, mana-mana nabi. Apa dia? Ayyakuna lahu asra, bahawa memiliki, ayyakuna ni dia mendapat, ayyakuna lahu mendapat baginya asra. Asra ni tawanan. Hatta yuskhina, sehingga yuskhina, yu tu nabi, yuskhina nabi, dia nabi melumpuhkan ataupun melumpuhkan musuh fil ardi. Melumpuh maknanya bila tawanan dia bunuh tawanan itu. Tak ada. Kata Ibn Katsir, dia bawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, istasyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nas fil asara yauma badrin faqala inna allaha qad amkanakum minhum faqama Umar al-Khattab ya Rasulullah idrib a'naqahum fa'arada an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma 'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ayuhan nas
innallaha amkanakum minhum wa innama hum ikhwanukum bil amsi. Faqama Umar, ya Rasulullah, idrib a'naqahum. Fa'arada anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma 'ada an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lin-nas mithlu dhalika. Faqala Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, tara an ta'fu nara an ta'fu anhum wa an taqbala minhum al-fida. Faqala fadhahaba an wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma kana fihi minal ghammi faghamma anhum wa qabila minhum al-fida. Ini berlaku pada perang Badar, tawanan-tawanan yang ditawan oleh orang Islam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil orang ramai minta pendapat. Dia mengatakan Allah telah mengamkanakum minhum, makna telah menguasai orang-orang tawanan ni. Orang-orang tawanan ni dia kata sebelum Badar ni dia adalah saudara-saudara kamu. Sebab orang musyrikin Mekah tu ada di antara mereka keluarga kan. Hari ni dia jadi tawanan, walaupun keluarga dia tetap jadi hamba. Jadi hamba ataupun orang tawanan. Apa pandangan kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bangun. Dia kata apa? Idrib a'naqahum. Rasulullah, kita bunuhlah dia. Pukul tekak dia, mana bunuh kan? Itu istilah. Fa'arada anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma 'ada. Lalu Nabi berpaling daripada cadangan itu. Mana dia tak setujulah. Arada ni menolak ataupun menolak cadangan itu. Dia tanya lama, dia tanya lagi. Dia tanya sampai 3 kali tanya. Apa nak buat? Last kali Abu Bakar bangun. Dia kata, kami melihat engkau ma'alah dia dan engkau ganti dia fidak. Buat tebusan dengan apa-apa tebusan lah. Fidak ni tebusan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam maaf pada dia dan buat tebusan lah, ganti tukar tentera dengan berapa harga, berapa mungkin dengan tebusan RM1 ataupun senjata ataupun apa-apa, orang dengan orang ditebusan. Inilah hakikat tawanan. Semalam kita ada pertemuan tergempar dengan ulama-ulama Asia, bincang pasal apa patut kena buat dengan keadaan di Palestin hari ini kepada negara-negara dunia. Jadi daripada perbincangan itu kita dapat menghasilkan dalam 20 tuntutan kepada negara dunia dan OIC supaya mereka tidak lagi berseminar meja bulat, tetapi bertindak, sebab orang sedang mati sekarang ni. Kejahatan Israel terlalu angkuh dan terlalu jahat. Dia membunuh lebih teruk daripada binatang. Jadi salah seorang daripada wakil Hamas dia bercakaplah bagi pihak sana, dan dia tu dia cerita pasal tawanan ni. Tawanan yang dia tawan tu, dia bagi makan macam tetamu. Makna 3 kali sehari, patu ubat-ubat cukup semua sekali. Dan sekiranya ada di antara mereka yang uzur sangat,
yang tidak boleh nak dah tua, dia hantar balik tanpa ada apa-apa pertukaran. Hantar balik je. Dia pergi hantar di sempadan, dia balik. Ataupun mungkin dia suruh call keluarga dan mari ambil. Dia tak buat apa-apa. Dia tidak terusan. Kalau hak yang terlalu uzur, yang tua, dia buat itu. Ini dicerita oleh sahabat kita Khalid nama dia. Khalid ni dia keluarga dia kata di Gaza ni dia punya rumah satu keluarga mungkin 10 tingkat dia punya flat. Keluarga dia semua. Kalau kena bom habis keluarga dia. Dia 27 keluarga dah meninggal. Ayah dia baru semalam syahid. Ayah dia tu dah tua, tapi dia berada di Mesir, tapi kerana terpanjat dengan rumah dia hancur, sakit dada, lepas tu hospital mati. Nak ceritanya Islam di Gaza hari ni dia melaksanakan ayat ni. Semalam baru dah cerita, ini kita jumpa. Ini satu keistimewaan yang Allah bagi pada kita, nak reality, nak faham secara real life bagaimana tawanan-tawanan itu dibuat oleh pejuang-pejuang Palestin berlainan pula dengan yang dibuat oleh Zionis. Mereka menyeksa dan sebagainya. Kemudian maknanya isunya makanan tidak pernah berlaku bagi mana-mana nabi yang memiliki asra tawanan dia bunuh tawanan itu ataupun dia lumpuhkan. Yuskhin ay yuskina sakhnun. As-sakhnun ni maknanya menghabiskanlah, melenyapkan di bumi. Tujuan apa bunuh? Turiduna aradad dunya, kamu nak balas dendam ni pun aradad dunya, balas dendam, nak puas hati kan. Biasanya kita sebab dia pukul kita nak hapuskan dia habis kerana kita dah pegang ni, kita tak lepas dia, tak fidak dia. Jadi itu menunjukkan aradad dunya. Kamu nak gantikan dengan aradad dunya ni habuan dunia, ataupun kita panggil aradad dunya ni harta kekayaan di dunia. Wallahu yuridul akhirah, Allah nak supaya kamu kaya di akhirat. Itu beza. Allah buat undang-undang untuk kita hidup sihat di akhirat, hidup selamat di akhirat. Yang kita ni tak nampak akhirat, kita fokus dunia. Maknanya kita berat nak buat untuk hidup akhirat yang Allah nak, tetapi kita lebih berat menumpu akhirat yang Allah tidak utamakan. Allah siap sedia hidup kekal di akhirat, tapi kita tidak sungguh untuk dapat akhirat. Jadi ayat ni Allah kata turiduna aradad dunya wallahu yuridu. Kita boleh takdir tu sebab dia ayat pertama turiduna aradad dunya wallahu yuridu. Boleh tak kita sebut aradal akhirah? Aradal akhirah. Arada ni benda hak nampak. Benda hak nampak kan? Akhirat tak nampak lagi. Mungkin dia tak sebut, Allah tak sebut aradal akhirah sebab akhirat tak nampak. Tapi kalau kita tengok hak Allah cerita dalam surah Waqiah, aradal akhirah ni hidup orang-orang akrabu macam mana, ashabul yamin macam mana, surah Waqiah kan. Maka boleh kita takdirkan aradal akhirah, dunia akhirat. Dan dia layak mentakdirkan di sini walaupun kita tak nampak lagi lah akhirat itu. Mana? Turiduna aradad dunya wallahu yuridu aradal akhirah. Kita boleh takdir gitu. Dia bahasa Arab ni dia boleh takdir banyak. Sekali lagi mana takdir kita tu tidak bercanggah dengan makna yang Allah kehendaki dan dengan hujah-hujah lain, dalil-dalil Quran dan dalil yang ayat-ayat lain. Ada.
Sebab apa Allah tak sebut wallahu yuridu aradal akhirah? Sebab dah sebut pertama aradad dunia, lawan dia aradal akhirah. Kan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tak? Makna dunia pun disebut hasanah, di akhirat pun juga sebut hasanah. Jadi terbaliklah, kita sekarang ni bermati-mati cari harta dunia, siapa sanggup tinggal akhirat. Tak? Sedangkan Allah tak nak macam tu. Allah nak wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Kamu dunianya wala tansa nasibaka minad dunya. Berebutlah kamu untuk Allah, untuk mendapat apa yang Allah sediakan untuk akhirat. Ayat berapa tu? Nah, wala tansa, dan jangan kamu lupa apa yang keperluan kamu di dunia. Gitu. Jadi ayat ni boleh kita kait dengan apa ni, wabtaghi fima atakallah tu. Kalau tuan-tuan message tengok surah apa, boleh campur dengan ayat ni, boleh combine sekali. Wallahu azizun hakim. Allah tutup dengan khabar aziz hakim. Penting aziz dalam isu kehidupan dunia dan akhirat ni. Dunia ni kalau kita nak aradah dunia pun biar ada izzah dalam diri kita. Aziz Allah, kita dapat izzah. Izzah ni ada kemuliaan diri, jati diri sebagai seorang Muslim. Kan? Kalau kita betul-betul tunjuk akhlak Islam, tak ada siapa pun menafikan kita. Walaupun dia tak terima, dia mengiyakan walaupun dia dalam hati. Tapi kebanyakan kita tidak sempurna menunjukkan sifat-sifat nubuwah, sifat-sifat akhlak Nabi SAW dari kita, sehingga orang tak boleh nak ambil manfaat. Orang Islam akhlaknya berbeza-beza. Patutnya akhlak Nabi ikut Nabi, sama je, kita tak jauh bezanya. Tapi berbeza-beza sehingga orang bukan Islam tidak boleh beza kita. Jadi wallahu aziz, kita dapat izzah. Hakim, Allah maha bijaksana, kita dapat hikmah. Orang yang ada izzah, secara automatik dia akan cari Quran sebagai sumber izzah. Itu yang kata hikmah. Nah, kalau orang yang Allah mulia, Allah tak pisah dengan Quran. Allahumma amin. Nah, dia sebab tidak ada ilmu yang memuliakan kita kecuali Quran. Tidak ada penawar yang menyembuhkan kita kecuali Quran. Tidak ada hidayah yang menunjuk jalan benar kepada kita kecuali Quran. Tidak ada rahmat yang memberi kepada kita kecuali Quran. Pak kan, kita dah belajar surah Yunus ayat 57. Jadi di sinilah kita nampak kenapa Allah bila dia sebut wallahu, dia datang dengan aziz, dengan hakim. Izzah, kemuliaan, hakim, hikmah. Hikmah ialah faham dalam urusan hidup secara ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu memuliakan. Cara nak memuliakan ialah kita jangan mengejar aradad dunia sehingga meninggal aradal akhirah. Harta kekayaan, aradah ni harta kekayaan dunia, sehingga kita meninggal harta kekayaan akhirat, pahala-pahala akhirat gitu. Daripada dunia juga kita dapat akhirat. Cuma jangan menyebabkan dunia yang kita dapat itu terpisah darinya segala pahala-pahala. Jadi kita kata kita ada rezeki, kita guna rezeki itu untuk dapat pahala akhirat. Orang dapat rezeki, dia guna untuk anak, didik anak, bantu keluarga, bantu orang yang berhajat. Pasti kebaikan aradah dunia itu akan menjadi aradal akhirah. Kalau kita tak ada apa di dunia pun tak boleh juga, sebab itu punca untuk mendapat aradal akhirah. Laula kitabun, ayat berikut, laula kitabun minallah. Kitab di sini bukan kitab Quran ni. Kitab di sini makna ma kataballahu lana qabla khalqina. Apa yang Allah tentukan
sebelum dia cipta kita. Maknanya bila kita lahir ni Allah tentukan rezeki kita, ajal kita, jodoh kita Allah dah tentu. Itu dia panggil kitab juga. Kalaulah tidak, dia terjemah ni ketetapan. Kitab ni benda yang Allah tulis. Minallah, daripada Allah, sabaqa, sebelum. Yang terdahulu, dia terjemah. Maknanya kalaulah sesuatu yang berlaku itu tidak menjadi ketentuan Allah, lamassakum, itu lamassakum ada 3 kalimah tu, kena faham. La satu kalimah, massa ni sentuh, kena, timpa, boleh terjemah belaka, mengena, menyentuh, menimpa. Kum kalimah lain, lamassakum. La itu dia lam taukid satu, lam jawab kepada laula. Laula ni wajib ada jawab dia. Kita kata laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum. Terjemah dia, kalaulah tidak ketetapan daripada Allah sabaqa sabaqa lebih dahulu. Kalaulah ketetapan Allah itu terlebih dahulu, lamassakum, la tu kita terjemah pasti. Massakum akan menimpa kamu fima akhaztum, pada perkara yang kamu ambil. Ambil itu maknanya asralah. Kalau ambil tak betul tawanan-tawanan dan buat zalim, kalau tidak ketentuan Allah kepada kamu bahawa azab itu dilewatkan di akhirat, sudah pasti Allah azab pada waktu itu. Maknanya kita ni dalam peperangan, kalau tawan, jangan sekali-kali menyeksa tawanan itu. Membunuh tawanan itu, kerana Allah sangat benci. Allah kata, kalau tidak sesuatu yang ditentukan kepada umat Muhammad ni bahawa azab itu akan disegerakan, sudah pasti akan disegerakan azab itu. Dengan sebab apa? Fima akhaztum, dengan sebab apa yang kamu bertindak terhadap tawanan-tawanan tersebut. Kita kalau boleh ke, sebab dia dah duduk dengan kita bunuh je lah. Macam Sayyidina Umar kata, adrib a'naqahum. Apa bunuh dia? Pukul tekak dia. Pukul tekak ni mati lah. Kan? Fakulu mimma ghanimtum. Ayat yang berikut. Maka makanlah dari apa yang kamu ambil sebagai harta rapasan, halalan tayyiba, dia adalah halal, dia adalah tayyibah. Wattaqullah, dalam sama hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Makan, tapi makan dalam keadaan hamba Allah yang bertakwa. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Kita dapat apa? Allah Ghafur, kita dapat maghfirah. Rahim, Allah mengasihi, kita dapat rahmat. Kehidupan yang mengikut syariat, segala dosa akan diampun, maka kita bersih. Dan setelah kita tidak ada dosa, kita dapat rahmat. Rahmat, bila kita dapat kesempurnaan hidup. 3 rahmat ni, rahim, datanya rahmat. Kalau Rahman tidak sempurna lagi, sebab untuk dunia aja. Kalau Rahim, automatik adanya Rahman. Rahim, automatik ada Rahman. Rahman tidak semestinya ada Rahim. Gitu kita faham. Jadi di sini Ghafur, Allah ampun. Kita tak ada dosa. Jadi automatik bila orang tak ada dosa tu, dia dapat rahmat Allah. Dia akan dapat rahmat Allah. Daripada Ghafur Allah, Rahim Allah. Kalau nak kaitkan, kalau orang makan benda-benda yang halal lagi baik dan bertakwa kepada Allah, itulah pintu keampunan dan itulah pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat berikut, ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul liman, engkau beritahulah, qul tu engkau beritahulah wahai nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tu nabi kita lah.
Macam mana kita nak tahu bahawa an-nabiyyu tu nabi kita? Dan tadi maka li nabiyyin, semua nabi-nabi walaupun sama perkataan. Kita nak tahu bahawa hak yang tu umum kerana tidak ada alif lam. Yang ayat 70 ni kita kata Nabi Muhammad walaupun tak sebut Nabi Muhammad sebab ada alif lam. Alif lam tu an-nabiyyu, makna nabi ini, nabi ini, nabi hak sekarang ni. Alif lam ditakyin. Sebab tu kalau kita tengok pada zahir dia sebut nabi, boleh pakai nabi-nabi mana. Nabi-nabi mana boleh pakai sebab sebelum ni dia guna umum. Tapi bila adanya alif lam, dia tertentu nabi sezaman. Nabi sezaman. Mana nabi kinilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nabi, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul, engkau beritahulah. Qul tu satu lagi istilah yang digunakan untuk nabi kita. Liman fi aidikum, beritahu kepada siapa sahaja yang berada di tangan kamu minal asra, daripada tawanan-tawanan. Apa yang Allah ajar Nabi supaya Nabi berkomunikasi dengan tawanan itu? Ya'lamillah, ini kata ya'lamillahu fi qulubikum khaira. Nabi diberi tawaran untuk kembali kepada Islam. Itu untuk ajak. Maknanya tawanan itu sebelum buat fidak, pertukaran, dia ajak untuk Islam. Kalau dia tak nak pun tak apa. Tapi kata Allah, ya'lam, itu jika ataupun apabila Allah mengetahui, ya'lamillah fi qulubikum khairan, di dalam hati-hati kamu khairan, ada kebaikan. Khairan, ada kebaikan, yu'tikum khairan, mudah-mudahan dia Allah, yu'ti itu Allah, dia, you tu dia, mana kembali pada Allah, maka dia Allah akan berikan kepada kamu khairan, kebaikan. Kalau dalam hati kamu ada khairan, iman, khairan ni iman, yu'tikum khairan, Allah beri kebaikan lagi, iaitu Islam. Kalau kamu ada kepercayaan dalam hati kamu tentang Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ni, kami amat-amat mengharapkan Allah beri pada kamu khairan, Islam. Kan? Ada kepercayaan, beri Islam. Ataupun kalau kita tengok ayat selepas tu, mimma ukhidha minkum, maknanya masuk Islam, atau kata fi qulubikum khairan, iman, yu'tikum, bila kamu masuk Islam, yu'tikum, saat kamu Islam itu Allah memberi kepada kamu khairan, lebih baik. Lebih baik apa? Mimma, kena baca sekaligus tu. Lebih baik mimma, daripada apa yang ukhidha minkum, yang diambil, yang dirampas daripada kamu, harta-harta kamu itu. Dalam masa yang sama, wa yaghfir lakum, dia Allah akan ampunkan kepada kamu. Wallahu ghafurur rahim, sama juga. Wallahu ghafurur rahim, kita dah bincang tadi. Maknanya tawanan ini yang ada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dimaaf, sebelum diberi fidak, pertukaran, dia beri tawaran Islam bahawa yang hilang daripada harta dia itu Allah akan ganti lebih baik, khairan mimma ukhidha minkum. Bukan setakat ganti lebih baik, wa yaghfir lakum, Allah akan ampunkan dosa. Itu kelebihan orang yang masuk Islam di kalangan ahli perang, ahli tawanan. Mudah-mudahan yang dilakukan oleh tentera-tentera Qassam yang mendidik mereka dalam tawanan. Ramai kita tengok di kalangan tawanan-tawanan perang mujahidin, ada di antara mereka yang memberi Islam kerana diberi jaminan dia akan mendapat lebih baik daripada sebelum ni dan diampun dosa oleh Allah. Ni Allah kata
Allah janji beri kepada orang yang masuk Islam daripada orang-orang tawanan ini kebaikan dunia yang lebih baik daripada mereka, daripada sebelum ini, dan diampunkan dosa. Itulah sebenarnya punca keselamatan dunia dan akhirat bila ampun dosanya. Wallahu ghafurur rahim. Itulah jaminan Allah. Allah ampun dosa dan Allah kurniakan rahmat. Kadang-kadang yang kita dapat rahmat di dunia ini tidaklah sebanyak mana, tetapi ketenangan jiwa, kesyukuran, rasa seronok dengan ketentuan Allah, itu benda mahal yang kita tidak boleh dapat dengan harga dunia. Dak tenang jiwa ni, lapang dada, kan, rasa cukup je dunia ni. Kan, itu satu keistimewaan yang tidak boleh beli dengan dunia. Ramai orang ada dunia, dia apa nama ni, dia tak cukup pun. Semalam saya lepas mesyuarat tu, saya ada orang jual kereta kat Shah Alam tu. Saya suka tengok kereta baru, kan, walaupun tak beli pun tengok. Lepas tu assessment tu, seorang pakai macam Tuan Imam lah, pakai serba. Seorang tu pakai, Masya Allah, pakaian dia teruk lah. Jadi saya sampai tu, dia sambut saya assessment tu. Sembang, dia kata ni kereta ni cantik. Tengok pakaian dia, Masya Allah. Saya kata, kenapa kakak lain dengan hak tu? Tu Syekh pakai serban, pakai jubah. Yang kakak ni dah tak ada apa ni, kata separuh je ada ni. Main-main lah lepas kita beli kereta. Tujuan nak dakwah dia. Itulah Ustaz, pakcik, dia kata. Panggil pakcik kita, biar kita tua kot. Saya nak juga pakai tapi tak boleh lagi. Dulu saya jahat, dia kata gitu, dia cerita gitu. Lama dulu saya kaya, dia cerita. Saya kaya segala-gala, saya sombong. Sekarang ni Allah ambil dah segala-gala, tak ada. Tapi kata jangan biar Allah ambil sampai sekarang ni dia ambil harta dah tak ada apa. Jangan sampai Allah ambil iman kamu, kan. Jadi belajarlah dengan ustaz yang ada yang assessment lain tu. Dia kata cerita panjang lah. Jadi kita dakwah slow-slow lah. Orang-orang yang kita jumpa itu amal ma'ruf nahi munkar. Kadang-kadang kehidupan yang lalu, yang dilalui oleh kita itu menyebabkan kita risau. Hati dia nak, tapi dia tak boleh berubah. Mungkin macam mana tak tahu. Hati dia nak kepada kebaikan, tetapi dia mungkin tidak ada masa lagi. Tu anak sebut, kata jangan sampai, kalau sebelum ini harta yang banyak hilang, jangan sampai hilang iman kita kepada Allah. Kembalilah segera. Dia kata saya tak pernah semayang lagi Ustaz. Tak apalah, hari ni balik semayang. Dia kata mana dia memang boleh tahan lah. Ini cerita pasal in ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Ini kita kena guna ni ayat begini. Ayat begini. Wa in yuridu khiyanataka. Tawanan ni yang kita beri maaf dia masuk Islam kerana nak tipu. Wa in yuridu, jika mereka tawanan tu lah, mereka tu orang tawanan, khiyanataka, nak menipu engkau, faqad khanullahu min qablu, sesungguhnya mereka dah khianat Allah. Khanullaha, mereka telah mengkhianati Allah min qablu, sebelum ni. Dia serang kamu tu sebab dia dah kafir kepada Allah, kufur kepada Allah, dah khianat. Kalau kali kedua nak khianat, serah pada aku lah. Kalau sebelum ni dia khianat, aku dah ambil dia, aku dah balas dia sehingga kamu dapat tawan dia. Sekarang ni dia nak khianat yang kedua, tak apa, serah ke aku. Fa'amkana minhum, amkana, maka dia Allah tu, fa'amkana minhum,
Amkana yumkinu imkan. Imkan ni maknanya Allah mampu menghapuskan mereka. Kalau peringkat pertama mereka mengkhianati dalam peperangan, dia serang Nabi itu, dia khianat Allah dan Rasul. Kalau kali ini dia nak khianat, surah pada akulah, kata Allah. Wallahu alim. Allah itu sangat tahu hati-hati mereka. Hakim. Allah bijaksana dalam membalas mereka kalau mereka khianati. Allah bijak. Surah pada Allah yang sifatnya alim, tahu rahsia-rahsia hati mereka, yang sifatnya hakim, mampu membalas dengan cara yang terbaik. Allahumma ja'al hadzal amr ma yarju minhu mujahidun ghassah. Ya Allah, jadikanlah ayat-ayat ini kembali kepada saudara-saudara kami yang sedang berjuang di bumi Palestin. Allahumma ansurhum ala a'daihim. Ya Allah, bantulah mereka terhadap musuh-musuh mereka. Allahumma urzuqhumun nasra wal fatha. Ya Allah, kurniakanlah kepada mereka bantuanmu serta kemenangan daripadamu. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita berhenti setakat itu tentang tawanan perang dan sikap orang-orang yang diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari-hari ini seolah-olah kita sampai tempat ayat-ayat yang direct dengan peristiwa yang berlaku di Palestin. Ayat-ayat tawanan, ayat-ayat cara berjuang. Seolah-olah Quran ini satu mukjizat, kan? Patutnya kita duduk surah lain, kita duduk surah peperangan. Dalam keadaan perang sedang berlaku, kita dapat merealisasikan apa ni. Dan kebetulan pula semalam majlis itu menceritakan tentang tawanan. Hari ini kita jumpa ayat tawanan. Subhanallah, dia cerita satu persatu macam ni lah yang dia cerita semalam. Yang Khalid itu cerita, dia orang Gaza, orang yang keluarga, sebahagian keluarga dia, sebahagian besar keluarga dia telah syahid, gugur. Sedih dia cakap, tapi dia semangat. Dia kata jangan fikir, sekarang ni dia mengharapkan bantuan untuk orang-orang lemah je. Adapun tentera-tentera Qassam ni, tentera-tentera yang sedang berjuang, dia tak duduk dalam rumah, duduk di dalam tempat-tempat nun, di padang-padang, di dalam-dalam lubang mana-mana. Mereka ini tidak ada, orang kata tidak ada niat nak balik dah. Dia menjualkan diri dia untuk jalan Allah. Maknanya dia kira sama ada mati syahid ataupun berjaya. Dia tidak mengharap balik dalam keadaan gagal. Itu jangan fikir yang tu, dia kata. Fikir yang anak-anak yang dibunuh begini. Yang tu je dia perlu bantuan. Sekarang ni macam mana bantuan perlu disampaikan kepada mereka. Tentera-tentera boleh pergi menyeluduk tapi tak boleh bawa senjata, kan? Malaysia pun, tentera Malaysia ada di sekitar tu tapi tidak ada senjata, kan? Jadi itulah kita doa semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa membuka kebaikan. Kemenangan, satu lagi kita kena ingat, kemenangan yang kalau diperoleh ini adalah antara tanda-tanda akhir dah kita ni. Tanda-tanda akhir. Bila Yahudi hancur, hancurlah segala-galanya. Peluang kita, kan? Ini, dan insya-Allah tidak ada sedikit pun tidak ada ayat yang menyatakan Yahudi ini akan berjaya. Dia akan kalah, ataupun sama ada kalah sementara, berlaku dia panggil pendamaian. Kita baca ayat pendamaian hari itu, ayat apa? Wa in janahu lis-salmi, ayat 61. Fajnah laha, kan? Kalau mereka cenderung untuk nak pendamaian, fajnah laha, teruslah. Wa tawakkal 'ala Allah, innahu huwas sami'un 'alim. Wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallah. Yang ni semua lengkap menceritakan tentang peperangan yang berlaku sekarang ni. Subhanallah
walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Baik ya. Kita ada berapa ayat lagi? Ayat 72, 73, 74, 75. Ada 4 ayat lagi. 2, 3, 4, 5. 4 ayat lagi, insyaAllah kita tutup besok. Kita khatam besok dengan izin Allah. Dan kita baca doa khatam surah. Khatam surah samalah dengan khatam. Mudah-mudahan kita tidaklah kita diberi faham oleh Allah Al-Quran, dan dimasukkan kita bersama-sama dengan ahli Al-Quran, dan kita diberi syafaat oleh Allah melalui Al-Quran. Dan anak-anak kita, dengan sebab juhud kita, anak-anak kita cinta dan kasih kepada Quran, dan masyarakat kita kasih kepada Quran. Dan mudah-mudahan dengan asbab-asbab yang kecil yang kita lakukan ini akan menjadikan Quran ini difahami oleh seluruh rakyat Malaysia dan melaksanakannya. Semoga negara kita sentiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin.